Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah. Janji 9.45, 9.41. Okey, kita dah boleh mula dah. Awal sikit tak apa, kita dah setting. Kita minta tuan-tuan boleh hadirkan diri, insya-Allah, untuk kajian seterusnya, insya-Allah. Semoga Allah SWT memberi berkat kepada kita. Semoga Allah SWT gunakan kita untuk agama. Semoga Allah SWT selamatkan kita daripada melakukan kesilapan. Dan kita belajar niat untuk mencari redha Allah SWT, untuk mencari keredaan Allah SWT. Keredaan Allah lah menjadi perjuangan kita semua, Masya Allah. Jadi kita boleh masuk, Masya Allah. Dah view dah 1, dah view 8, dah watching now, Masya Allah. Awal sedikit malam ni kita masuk, Masya Allah. Boleh kita datang, Masya Allah, dengan hadirkan diri dengan iman dan ihtisab, yakin pada janji Allah SWT, dan yakin kepada perintah Allah SWT. Yakin pada janji dan perintah Allah SWT. Masya Allah. Jadi kita boleh tunggu Ahmad Nobli, Masya Allah, Ruqiyah, Abdul Razak, Abdul Manaf, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Boleh hadirkan diri, Masya Allah. Yakin pada janjinya, yakin pada perintahnya, dan dengan kita mengamalkan adab-adabnya, iaitu adab menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu, Masya Allah, kita kena raikan adabnya. Dan kita sebaik-baiknya kita bermutalaah lah dahulu sebelum kita memulakan pengajian kita, dan kita duduk dengan tawajuh, dan nanti selepas itu kita buat ulangan, kita buat takrar ulangan, baca ulangan, tengok sekali lagi sebagai ulangan. Masya Allah. Rafi'i Nur Syam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hadirkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو عامل سامين أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Ya, Masya Allah. Kita Waalaikumsalam Muhammad Hatta, Masya Allah. Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah, Muhammad Hatta, Masya Allah. Jeff Afiq Syazwan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita menunggu lagi kehadiran tuan-tuan. Jadi malam ni kita mulakan pada pengajian yang seterusnya, jilid kedua pada muka surat 493. So jilid kedua pun dah hampir nak habis dah, dalam seminggu lagi, InsyaAllah lah pada minggu depan habislah tu pengajian jilid kedua. Kita akan sambung ke jilid ketiga nanti. Dan nanti daurah kita pun kita sekali lagi daurah akan selesai dalam kitab Taharah
Dan untuk seterusnya kita akan mengaji pula jilid keempat, jilid ketiga dan keempat kita mula serentak. Wow, cepatnya tuan-tuan. Moga Allah SWT beri keberkatan pada masa kita. Masa kita beri keberkatan supaya kita dapat selesai dengan sempurna. Bukan setakat itu, kita boleh faham apa yang kita pelajari dan kita dapat amalkan dan kita sampaikan. Jadi itu kita share dan kita subscribe lah pada kawan-kawan kita yang lain, insya-Allah, supaya bermanfaat. Peluang ini kita pun tak tahu akan datang ada lagi ke tak peluang ni atau tidak. Tuan-tuan, untuk menghadapi pengajian kitab Mishkatul Masabih, saya niat insya-Allah kitab Mishkatul Masabih ni akan habis dengan sempurna, insya-Allah dalam masa 3 tahun. Kita berusaha tahun 2000, tahun 2020, 2021, 2022. So dalam 2023 awal tu selesailah kali kot, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bismillah. Kita akan baca bab seterusnya, iaitu masih lagi dalam bab kitab wassalah, bab bacaan takbir. Bab bacaan selepas takbir. Bacaan selepas takbir. Babu ma yaqra'u ba'da takbir. Bab ini menyatakan mengenai bacaan yang patut dibaca selepas takbiratul ihram. Selepas kita takbiratul ihram, kita masuk, dan apa yang kita perlu baca. A'immah ikhtilaf mengenainya. Jadi imam-imam yang 4 ni, yang muktabar ni, ada berselisih pendapat tentang bacaannya. Pertama, bagi kita mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih berpendapat kita membaca doa iftitah. Dan mazhab Imam Maliki terus membaca Fatihah tanpa membaca doa iftitah. Dan mazhab Hanafi, tempat iftitah tu dia baca sana'. Dan mazhab Hambali juga sependapat dengan mazhab Hanafi, iaitu membaca sana'. Dalil mazhab Maliki ialah hadis musi'us salat. Dalil musi'us salat, iaitu seorang yang datang yang mana mengerjakan solat, dan dalam solat tadi Nabi telah membetulkan bacaan dia, ataupun Nabi menyuruh dia mengulangi solatnya tadi. Nabi menyuruh dia mengulangi solat tu. Kan? Jadi summa iqra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Alhamdulillah. Ya harmukallah wa yuslih balakum. Jadi selepas menghadap kiblat, Nabi memerintahkan seorang sahabat membaca ayat Al-Quran, iaitu yang kita maksudkan di sini Al-Fatihah lah. A'immah Salas menjawab bahawa hadis musi'us salat menceritakan sebahagian rukun dan sunat saja, bukan secara tafsil, iaitu secara terperinci semua rukun dan sunat. Jawapan kedua ialah Nabi membaca Al-Quran, iaitu membaca surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya milik Allah. Al-Fatihah ayat 2. Sebab nombor 1 tu Bismillah dah. Untuk menunjukkan Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat, bukan menunjukkan bahawa selepas takbiratul ihram terus membaca Al-Fatihah. Jawapan ketiga ialah hadis pertama yang akan disebut selepas ini menunjukkan adanya doa iftitah sebelum Fatihah. Sebelum bacaan Fatihah, adanya bacaan doa iftitah. Hadis yang pertama, iaitu Nabi berhenti seketika selepas membaca doa iftitah sebelum membaca surah Al-Fatihah. Sebelum baca surah Fatihah, Nabi berhenti seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina at-takbir wa baina qira'ati iskatatan. Faqultu li abi anta wa ummi ya Rasulullah iskatuka baina at-takbir wa baina qira'ah ma taqul? Qala aqulu Allahumma
ba'id baini wa bainal khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqal thawbal abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wal salaji wal barad. Rawah muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam seketika masa tertentu. Seketika masa tertentu Nabi diam di antara takbir dan qiraat. Maksudnya di antara takbir dan qiraat tadi, lepas takbiratul ihram dan sebelum membaca Fatihah Nabi diam. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi bapa dan ibuku ya Rasulullah, apakah yang Tuan baca selepas Tuan diam di antara takbir dan bacaan qiraat tadi, iaitu di antara takbir dan Fatihah? Baginda bersabda, aku membaca doa ini, Allahumma ba'idni baini wa bainal khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqal thawbal abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wal salaji wal bard. Ya Allah, jauhkan di antaraku dan di antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan di antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah daku daripada dosa-dosa seperti mana Engkau bersihkan baju yang putih daripada kekotoran. Ya Allah, sucikanlah dosa-dosaku dengan air, salji dan embun. Hadis muttafaq alaih. Penerangan, apa maksudnya? Ialah ada beberapa bacaan dan doa sebelum Fatihah. Maksudnya di sini nak menunjukkan bila saktah tu saktah tu maksudnya Nabi diam tu sebab tu bacaan dia secara sirri. Jadi ulama mengatakan ada bacaannya sebelum Fatihah. Jadi bagi kita dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah menterjihkan bacaan doa di dalam hadis yang lain. Maksudnya kita sabitkan ada hadis doa iftitah. Jadi kita tak sabit, kita tak baca doa ni. Kita tak baca doa ni sebab banyak bacaan-bacaan yang Nabi SAW baca sebelum membaca Fatihah. Cuma a'imah memilih bacaan tertentu mengikut hadis-hadis yang dianggap rajih oleh bagi sesuatu mazhab. Doa-doa yang dibaca oleh Nabi dalam solat. Baca-bacaan doa-doa yang Nabi baca. Doa iftitah ni panjang-panjang ni. Bismillah. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah wa fi riwayatin kana idza iftataha as-salah kabbara thumma qala wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا اللهم لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعزمي وعصبي. فإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وقسم وشق سمعه وبصره
Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa yaqulu min akhiri ma yaqulu baina tashahhudi wat taslim. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta muqaddimu wa anta al-muakhiru la ilaha illa anta. Rawah Muslim. Wa fi riwayat Syafi'i wa syarru laysa ilayka wal mahdiyyu man hadaita ana bika wa ilayka wala manja minka wala malja'a illa ilayka tabarakta. Panjang doa yang Nabi baca. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi berdiri untuk solat dalam rakaat yang lain, dalam riwayat yang lain, ni dalam riwayat tadi Nabi baca doa ni, apabila ingin memulakan solat, baginda akan takbir, kemudian Nabi membaca doa ini, wajjahtu wajhiya lilladzi, yang kita dah baca tadi, aku menghadapkan wajahku dengan penuh ikhlas kepada zat yang telah memulakan penciptaan langit dan bumi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tidaklah aku termasuk di kalangan kaum musyrikin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabb sekalian alam. Tidak ada sebarang sekutu baginya. Di atas perkara ini aku diperintahkan dan aku termasuk di kalangan orang-orang Islam, yakni orang-orang yang menyerah diri. Orang Islam maksudnya orang yang menyerah diri. Ya Allah, Engkaulah yang maha memerintah, tidak ada Tuhan melainkan Dikau. Engkaulah Rabbku dan akulah hamba-Mu. Telah ku berlaku zalim terhadap diriku. Benar-benar ku mengakui dosa kesalahanku. Ampunilah segala dosaku, kerana sesungguhnya tiada siapa yang boleh mengampuni dosa melainkan Dikau. Berilah hidayat kepadaku untuk berakhlak dengan akhlak yang terbaik. Tiada siapa lagi yang boleh memberinya melainkan Dikau. Peliharalah daku daripada akhlak yang buruk. Tiada siapa yang boleh memeliharaku melainkan Dikau. Daku akan sentiasa menurut perintahmu dan bersegera melakukannya. Kebaikan seluruhnya daripadamu, tidak ada kejahatan itu dinisbahkan kepadamu. Aku dicipta olehmu dan kepadamu lah aku akan dikembalikan. Engkau Tuhan yang maha agung lagi maha tinggi. Aku memohon keampunan daripadamu dan aku bertaubat kepadamu. Ini bacaan doa Nabi. Lepas tu Nabi mulakan Fatihah. Lepas tu bacaan Fatihah. Lepas tu masa rokok Nabi pula membaca. Ini bacaan-bacaan yang kita baca sebenarnya boleh dibaca dalam sembahyang sunat kita. Sembahyang sunat kita tak baca Subhana Rabbiyal A'la ke Subhana Rabbiyal Azim. Banyak lagi bacaan-bacaan yang perlu kita baca. Tetapi di dalam solat sunat lah kita buat perkara ini. Macam mana dalam rukuk Nabi baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ya Allah, hanya kepadamu lah daku rukuk, daku beriman dan menyerahkan diri, pendengaran, penglihatan, otak, tulang belulang dan urat sarafku tunduk patuh kepadamu. Maksudnya semua azal jawarih kita, semua anggota kita tunduk patuh. Kemudian apabila bangun, baginda mengangkat kepalanya, baginda membaca doa ini, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'al ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya untuk-Mu lah segala pujian seluas langit dan bumi, serta apa-apa yang berada di antara keduanya, dan seluas perkara yang Engkau kehendaki selain daripada itu. Dan bila sujud pula Nabi baca, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallah
Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, hanya kepadamu lah daku bersujud, beriman dan menyerahkan diri. Wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya dan zat yang membentuknya dan yang meletakkan pendengaran serta penglihatan padamu. Maha suci Engkau ya Allah, maha tinggi Allah sebaik-baik pencipta. Kemudian selepas tasyahud, sebelum salam, baginda membaca, selepas baca tasyahud tahiyat, Nabi baca doa ni. Inilah, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah segala dosaku yang terdahulu maupun yang akan datang, dosa yang daku lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan, yang melampaui batas dan yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Engkaulah yang maha mempercepatkan dan maha yang melewatkan, tiada Tuhan selain Engkau. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Syafi'i ada menyebut, wa syarru laisa laka ilaik laisa ilaik wal mahdiyu man hadaita anabika wa ilaik wa wala manja minka wala malja'a illa ilaik tabarakta. Dan kejahatan tidaklah dinisbahkan kepadamu, wa syarru laisa ilaik. Sebab kita kata yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada kesalahan. Okey, baik buruk semua daripada Allah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar kita satu peradaban. Satu peradaban. Satu peradaban. Itu satu peradaban di sini, iaitu kita kata apa? Orang yang maknanya dan kejahatan tidaklah dinisbahkan kepada zatnya, kepada Allah. Orang yang mendapat hidayah adalah Allah, orang yang diberi hidayat olehmu. Engkaulah yang menciptaku dan kepadamu lah daku akan dikembalikan. Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri daripada azabmu dan perlindungan melainkan hanya kepadamu. Penerangan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah mentarjihkan bacaan ini dalam bacaan doa iftitah, cuma dalam solat fardu diringkaskan sehingga wa ana minal muslimin ditakuti menjadi panjang. Dalam solat sunat dan solat bersorangan bolehlah membaca hingga ke akhir doa. Inna salati wa nusuki, seluruh hidup kita hanya diberi untuk Allah. Tidak cukup dengan sekadar keluar di jalan Allah untuk sekian-sekian tempoh sahaja sepanjang hidup. Bahkan perlu melibatkan diri dalam usaha maqami, usaha tempatan, menghidupkan masjid, juga sebagaimana para sahabat yang telah usahakan. Doa Nabi ini menunjukkan begitu eratnya hubungan baginda dengan Allah. Di antara dua orang yang saling mencintai satu sama lain, tiada lagi protokol dan perinteraksian di antara mereka. Begitulah keadaan orang yang dekat dengan Allah. Tiada lagi takalluf dalam doanya. Doa tu takalluf. Takalluf tu doa tu tak dibuat-buat. Doa tu sebenarnya lahir daripada hati. Sebab tu kita sebanyak-banyaknya kita doa kepada Allah. Dan kadang-kadang selalu ustaz kami beritahu, selalu ustaz kami menyuruh kami, iaitu kita ihtimam, yakni kita menjaga doa-doa kita selepas sembahyang khususnya, dan juga pada waktu-waktu tertentu yang mana waktu-waktu yang doanya diterima. Dan seboleh-bolehnya hati kita setiap waktu di dalam doa, khususnya apabila kita melakukan amalan-amalan membantu, iaitu berkhidmat kepada masyarakat, berkhidmat kepada agama. Maka mungkin pada masa itu
kita tak dapat mengangkat tangan untuk berdoa, tapi dalam hati kita sentiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kita, menjadi kita di kalangan mereka yang mustajabud da'wat. Malaikat didatangkan khusus untuk mengangkat pujian kepada Allah. Apa pujian-pujian dibaca, malaikat datang khusus. Wa an Anasin, hadis ke-814 kurungan 3. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna rajulan jaa fadakhala saffa wa qad hafazahun nafasa qala Allahu akbar alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fi. فلما قضى رسول صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القوم قال أيكم المتكلم بالكلمات أرم القوم قال أيكم متكلم بها فإنه لم يقل بأسا قال رجل جئت وقد حفظني النفس فقلتها قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها رواه مسلم. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah datang dan memasuki saf solat, sedangkan nafasnya termengah-mengah. Lalu dia membaca Allahu Akbar alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Maha suci Allah, segala puji hanya untuk Allah, sebanyak-banyaknya yang baik lagi diberkati padanya. Apabila selesai solat, baginda bersabda, siapakah yang membaca kalimah-kalimah tadi, ucapan-ucapan tadi? Sahabat hanya mendiamkan diri. Lalu baginda bersabda lagi, siapakah yang membaca kalimah-kalimah tadi? Mereka masih mendiamkan diri. Maka sekali lagi baginda bersabda, siapakah yang membaca kalimah-kalimah tadi? Sesungguhnya ia tidak salah. Bila tanya siapa baca tadi, semua diam, tak berani nak jawab, takut. Kenapa? Takutlah, takut salah. Tapi Nabi kata tak salah yang dia baca tadi. Lalu seorang berkata, daku telah datang, sedang ketika itu daku termengah-mengah. Lalu daku menyebutnya. Baginda bersabda, sesungguhnya aku melihat 12 malaikat berlumba-lumba untuk mengangkat kalimah tadi. Untuk angkat kalimah tadi, malaikat berlumba-lumba. Penerangan, sahabat datang dalam keadaan tergesa-gesa dengan nafas yang kencang, menyebabkan dia membaca dengan surah yang kuat, dengan suara yang kuat. Sampai kencang. Soalannya, kenapa 12 malaikat yang datang menyambutnya? Kenapa tidak 15 atau sebagainya? Tidakkah memadai dengan satu malaikat sahaja? Jawabnya ialah, sebahagian ulama berpendapat bilangan kalimah yang beliau baca itu ialah 12 kalimah. Maksudnya oleh itu telah datang 12 malaikat yang menyambut kalimah Allah satu, Akbar satu, Al itu lafaz alif lam, Alhamdu satu, Lam satu, Lillahi hamdan 7, kasiran 8, tayyiban 9, mubarakan 10, fi 11, hi 12. Sebab tu atas dasar tu ada hubungan sedikit lah dengan bacaan 12 kalimah. Maka 12 malaikat datang untuk menyambut satu-satu kalimah tadi. Masya Allah. Dengan sebab itu kelakuan-kelakuan yang dilakukan. Fasal kedua, sanad sebagai pembuka bacaan. Kita tadi riwayat yang mengatakan doa iftitah. Ini sanad pula yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Hanabilah. Wa'an hadis ke-815 kurungan 4. Wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata qala subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk
rawahu Tirmizi wa Abu Daud. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan solat, baginda membaca doa ini, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Saya selalu baca doa ni. Kadang-kadang tak baca doa iftitah dalam sembahyang sunat lah. Saya selalu baca doa ni, khususnya pada waktu tahajud lah. Kita boleh baca doa ni, doa sana. Ya Maha Suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu, Maha Agung namamu, Maha Tinggi kedudukanmu, tidak ada Tuhan selainmu. Penerangan Subhanaka, Sabbahtu Subhanak. Subhanaka ni sebenarnya dia maf'ul mutlaq kepada Sabbahtu. Lafaz hadis ini telah diambil oleh Imam Abu Hanifah sebagai bacaan sana sebelum bacaan Fatihah. Mazhab Hanafi menjawab bahawa salah seorang rawi hadis ini ialah Hazrat Harisah, hafalannya lemah, jadi hadis ni gharib. Imam Abu Hanifah menjawab bahawa hadis ini hadis hasan melalui riwayat Imam Abu Daud. Jadi dia jadikan hadis hasan. Jadi kita tak ambil hadis ini sebagai dalil, tetapi kita ambil hadis yang lain. Okey, hadis yang ke-816, rawahu Ibnu Majah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Tirmizi hadza haditsun la na'rifuhu illa min hadis Harisata qad tukallima fihi min qibalil hifzihi. Dan Imam Ibn Majah juga meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id, dan Imam Tirmizi berkata, kami tidak mengetahui melainkan hadis Hazrat Harisah, dan dia dikritik dari sudut hafazannya, dari sudut hafalannya. Adakah ketika itu sahabat tak takut buat barang yang Nabi tak buat? Soalan apa ni? Abu Bai, adakah ketika itu sahabat tak takut buat barang yang Nabi tak buat? Soalan dia di tengah-tengah. Tak apa, jalan lagi. Doa yang dibaca oleh Nabi ketika iftitah. Wa an Jubair bin Mut'am radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan qala Allahu akbar kabira wa Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira walhamdulillahi katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukhratan wa asila. A'udzu billahi minasy syaitan min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Rawahu Abu Daud wa Ibn Majah illa annahu lam yazkur walhamdulillahi katsira wa zakara fi akhirih minasy syaitanir rajim. Qala Umar radhiyallahu anhu nafkhuhu kibru wa nafsuhu asy-sya'ru wa hamzuhu al-mautatu. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat baginda dan membaca doa ini. Maha suci Allah yang maha besar, lagi maha suci Allah maha besar sebesar-besarnya. Segala puji hanya untuk Allah sebanyak-banyaknya. Segala puji hanya untuk Allah sebanyak-banyaknya. Segala puji hanya untuk Allah sebanyak-banyaknya. Aku bertasbih memujikan Allah di waktu pagi dan petang. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan, kesombongan, sihir dan was-was. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibn Majah, melainkan Imam Ibn Majah tidak menyebut perkataan walhamdulillahi katsira, dan beliau menyebut di akhir hadis minasyaitonir rajim. Dan Sayyidina Umar berkata, nafkhuhu ialah kesombongan, nafsuhu ialah syairnya,
dan wa hamzuhu ialah kegilaannya. Keterangan Allahu Akbar kabira ialah sifat Allah. Kedua-dua memberi makna yang sama, cuma berbeza sirah sahaja, yakni sifat mubalaghah dan ism tabzil. Bukhratan wa asila, pagi dan petang, maksudnya dalam masa 24 jam. Nafkhihi ialah hembusan. Muhaddisin telah menerima bahawa maknanya ialah sombong. Maknanya sombong. Nafsihi ialah sihir. Tiada muhaddisin pun yang menterjemahkan nafsihi sebagai syair. Allah Ta'ala berfirman, wa min syarrin naffasati fil uqad, kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni pada ingatan. Hamzahu ialah waswas yang diletakkan dalam hati. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan muhaddisin. Wa qala Umaru, para pensyarah hadis ini telah berkata, sebenarnya Hadrat Ammar bin Murrah rawi. Wa Umaru itu Ammar bin Murrah. Itu bacaan-bacaan yang dibaca oleh sahabat dan Nabi SAW. Allahu Akbar. Ya, doa dua tempat Nabi diam dalam solat. Ada saktah, ada dua tempat Nabi diam. Dan tempat Nabi diam tu Nabi baca apa? Apa yang ditarjihkan oleh a'imah tentang makna dua tempat yang Nabi duduk diam. Nabi tak membaca sesuatu, tak didengarilah maksudnya. Wa an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala Jundab annahu hafiza an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saqtatan iza kabbara wa saqtatan iza faragha min qira'ati ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fasaddaqahu Ubay bin Ka'ab, rawahu Abu Daud wa rawahu Tirmidzi wa Ibn Majah wa Darimi nahwahu. Abu Hanafiyah, Ustaz Abu Hanafiyah lain pula dalam channel ni. Handsome dia. Okey. Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mengingati dua saktah, yakni tempat berhenti seketika. Nabi ada tempat berhenti seketika, maksudnya diam, tak baca apa, yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama, selepas baginda takbir, dan kedua apabila selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan juga jalan orang yang sesat. Lalu Sayyidina Ubay bin Ka'ab membenarkan perkataannya. Imam Abu Daud, habis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah serta Darimi meriwayatkan seumpamanya. Okey, tempat berhenti pertama ialah selepas takbiratul ihram. Di dalam mazhab Imam Syafi'i berpendapat ketika itu bacaan doa iftitah. Baca doa iftitah, diam sekejap, baca doa iftitah. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat membaca sana'. Mazhab Maliki berpendapat terus membaca Al-Fatihah selepas takbiratul ihram. Dan kedua ialah tempat waladdallin. Mazhab Syafi'i berpendapat wajib, Fatihah itu wajib dibaca oleh para makmum. Ketika itulah makmum akan membaca Fatihah, sebab Nabi berhenti sekejap sebelum mulakan ayat lazim. Itu bagi kita, bagi pendapat Imam Syafi'i. Hanafi menjawab bahawa itu ialah tempat yang Nabi membaca amin, tapi secara sirri, secara perlahan. Okey, hadis ke-819 kurungan 8. Adakah perlu membaca basmalah sebelum Fatihah? Boleh tak baca bismillah sebelum Fatihah? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza nahadha min rak'ati saniyah iftataha qira'at alhamdulillahi rabbil alamin."
ولم يسقط هذا في صحيح مسلم وذكر حميدي في أفراده وكذا صاحب الجامع عن مسلم وحده. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pada rakaat kedua, baginda memulakan bacaan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian hanya milik Allah Rabb sekalian alam, dan baginda tidak diam. Al-Fatihah. Dan baginda tidak diam. Beginilah riwayat yang terdapat pada kitab Sahih Muslim. Baginda tidak diam. Dan Imam Humaidi menyebut dalam kitab Afradnya dan juga pengarang kitab Jami' daripada Imam Muslim berseorangan. Okey, penerangan. Basmalah dibaca secara jihri atau secara sirri. Bismillah ni baca kuat ke baca perlahan? Kena baca kuat ke kena baca perlahan bismillah ni? Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berpendapat sunat membaca bismillah itu dengan sirri perlahan. Mazhab Maliki berpendapat tidak perlu membaca basmalah, baca alhamdulillah terus, tak ada bismillah. Mazhab Syafi'i berpendapat wajib dan fardu. Imam perlu membacanya secara jihri, bukan sirri, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi baca sirri. Mazhab Syafi'i mentakwilkan bahawa yang dimaksudkan dengan basmalah seperti mana dipanggil dengan basmalah dengan hamdalah. Memaksudkan dengan hamdalah dalam hadis ini ialah surah Fatihah yang sempurna berserta bismillah, basmalah yang dipanggil surah Al-Ikhlas dengan surah Qul Huwallah. Boleh juga surah Al-Ikhlas kita panggil surah Qul Huwallah. Baca 4 ku sikit, baca Qul Huwallah sikit. Kadang-kadang dia permulaan ayat tu menunjukkan surah tadi, sedangkan dia dah nama-nama tertentu. Mazhab Hanafi mengatakan bahawa oleh kerana hadis ini tidak menyebut basmalah, maka tidak wajib membacanya, bahkan hanya sunat sahaja. Tapi kita kata bahawa Quran tu, bismillah tu salah satu daripada Al-Quran. Dia salah satu daripada ayat Al-Quran. Jadi sebab itu bagi setiap surah ayat dalam Al-Quran, bagi setiap surah, bagi Imam Hanifah dan Imam Malik kata ia adalah fasil baina suratain, iaitu yang memisahkan di antara apa? Dua surah. Begitu. Basmalah adalah sebahagian daripada Fatihah atau tidak? Jadi kita kata baca kuat, dia kata baca perlahan. Jadi kita rajihkan dalam riwayat-riwayat yang akan dijelaskan nanti. Basmalah adalah sebahagian daripada Fatihah atau tidak? Adakah bismillah ni dia daripada satu ayat daripada Fatihah atau tidak? Mazhab Syafi'i berpendapat basmalah ni baca bismillah lah, adalah satu ayat daripada Al-Fatihah seperti setiap surah, maka ia wajib dibaca. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, tiga-tiga ni berpendapat basmalah bukanlah satu ayat daripada Al-Fatihah dan setiap surah, tetapi hanya pemisah di antara dua surah. Kerana itu ia tidak wajib dibaca. Pengarang kitab Mishkat berkata, 3 hadis ini yang dah kutemui dalam kitab Muslim, tetapi mungkin pengarang masabih tersilap meletaknya pada fasal kedua. Bukan dalam satu kitab sahaja aku telah mencarinya, bahkan 3 kitab, yakni kitab Sahih Muslim, kitab Imam Humaidi dan kitab Jami'ul Usul. Dan ini ialah hadis riwayat Imam Muslim, jalan Jami'ul Usul, jalan Jami' Saghir dan Jami' Usul lain. Okey, fasal yang ketiga, antara doa iftitah Nabi. Di antara doa-doa iftitah Nabi, apa doa-doa iftitah yang Nabi baca? Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha salata kabbara summa qala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu
umirtu wa ana awwalu muslimin. Allahumma hdina li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'a akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa anta. Rawahu Nasa'i. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi memulakan solat, baginda akan bertakbir dan kemudian membaca, sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Rabb sekalian alam. Tiada sekutu baginya. Dengan segala itulah aku diperintahkan. Akulah orang yang awal sekali memeluk Islam. Ya Allah, berilah hidayat kepada kami untuk beramal dengan sebaik-baik amal dan berakhlak dengan sebaik-baik akhlak. Tiada siapa yang dapat memberi hidayat dan sebaik-baik perkara yang melainkan hanya Engkau. Hanya Engkau. Peliharalah aku daripada amal dan akhlak yang buruk. Tiada siapa pun dapat memelihara perkara yang buruk itu melainkan daku, melainkan dikau. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Perbezaan antara iftitah ini berbanding dengan yang lain adalah lafaz wa ana awwalul muslimin. Jika Nabi yang mengucapkan lafaz ini, maka tiada persoalan kerana setiap Nabi ialah orang yang pertama sekali memeluk Islam di kalangan umatnya. Jika umat baginda yang mengucapkannya, maka bermakna hikayatan daripada bacaan Nabi. Satu bacaan secara hikayat. Macam mana dibaca, macam itulah disebutnya. Tidak meraihkan kepada makna-makna ataupun daripada sirah-sirah. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak semua orang baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Di antara di antara doa-doa iftitah Nabi, banyak doa-doa iftitah Nabi. Wa an Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu anhu qala inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza qama yusalli tatawwan qala Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wa zakara al-haditha misla hadith Jabir illa annahu qala wa ana minal muslimin thumma qala Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika summa yaqra'u. Rawahu Nasa'i. Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya apabila Rasulullah berdiri untuk salat sunat, baginda akan membaca doa ini. Baginda akan membaca doa Allahu akbar kabira, Allahu akbar wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, Allah yang maha besar, aku menghadap wajahku dengan penuh ikhlas kepada zat yang mencipta langit dan bumi. Tidaklah aku termasuk di kalangan orang-orang yang musyrik. Dan juga disebut dalam sebuah hadis seperti di atas, melainkan padanya tidak disebut. Disebut juga hadis seperti di atas, melainkan padanya tidak disebut. Wa ana minal muslimin. Kemudian baginda membaca Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha memahami, memerintah, maha suci Engkau dan segala pujian hanya untukmu. So malam ni kita baca tak ada penerangan pun. So apa yang dibaca itu dah difahami. Sebab tu saya tak terangkan dan lebih panjang lebar lagi. Sabit daripada hadis, beberapa bacaan sebelum membaca Al-Fatihah, maka hendaklah kita membaca bacaan yang lain selain daripada bacaan harian kita supaya dapat mengamalkan semua bacaan sunat yang warid daripada hadis. Takkanlah kita dah baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Banyak lagi doa-doa yang perlu kita baca di dalam iftitah. So kita boleh amalkannya, tapi kita masa sembahyang sunat, kita amalkanlah hadis-hadis sedemikian dan hafalkanlah bacaan-bacaan doa sedemikian. Allahu akbar. Bab seterusnya, babu qiraati fi salat, bab membaca qiraah di dalam solat. Maksudnya bab baca Fatihah lah. Tadi bab bismillah, ni bab Fatihah pula. A'imah arba'ah berpendapat bahawa qiraat, yakni bacaan Quran, adalah fardu dan rukun dalam solat. Bacaan surah Al-Fatihah
bacaan surah selepas Al-Fatihah adalah sunnat. Cuma mazhab Hanafi berpendapat bahawa kefarduan itu ialah pada membaca mana-mana ayat Al-Quran, bukan Al-Fatihah secara khusus. Maksudnya dia ambil dalil faqra'u ma tayassara minal Quran. Dia ambil bacalah olehmu apa yang kamu mudah. Bacalah olehmu apa yang kamu mudah. Jadi apa yang dia boleh, mungkin ini pada orang yang baru masuk Islam. So dia bacalah apa yang dia mudah. Dia mengikut rukuk dan sujud. Tapi bacaan-bacaan tadi dia tak boleh membaca lagi kerana baru masuk Islam. Jadi bacalah selain daripada Fatihah pun tak apa. Ayat-ayat lain pun tak apa. Sebab Fatihah tu wajib saja, tidak fardu. Sebab fardu dan wajib bagi mazhab Imam Hanafi, dia bezakannya. Dia membezakannya di kalangan mazhab tadi. Okey, kita pergi lagi. Mazhab Hanafi berpendapat qiraah adalah fardu pada 2 rakaat daripada solat fardu, dan selebihnya hanyalah sunat. Jadi walaupun sembahyang 4 rakaat, 2 je wajib. 2 rakaat lagi tak wajib. Sebab tu kalau kita pergi sembahyang, kita pergi solat di masjid-masjid di India, Pakistan, maka rakaat ketiga tu agak cepat dia membaca Fatihah. Kita kata baca tak baca ni Fatihah ni, cepat sangat. Kita naik rakaat ketiga tu, kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, dah rakaat dah kita baru alhamdulillahirabbil alamin. Tekan minyak lah, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, kana berdua ya kana sa'in jannah suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar. Nak rokok sekali dengan tu imam tu. Lepas tu kawan duduk sebelah tu pun dia dah siku-siku dah, disiku-siku dah. Kita tak baca. Kita kena baca, kena perhabiskan bacaan tadi. Begitu. Begitu. Jadi sebab dia muqaranah, dia mesti mengikut imam, serentak di belakang imam. Kita boleh dalam sembahyang majmu'ah ni 3 rukun yang panjang. 1 rukun qiyam, lepas tu turun kepada rukun, 1 rukun naik iktidal, rukun pendek, turun pada sujud pertama, rukun yang kedua panjang, duduk antara 2 sujud, rukun pendek lagi, duduk sujud kedua, itu rukun yang panjang. Jadi jika makmum duduk atas lagi, tak rukuk lagi, tak sujud lagi, dan imam dah sujud kedua dan dia tak rukuk lagi, ingat, bila imam naik rakaat seterusnya, makmum ni kalau dia tak niat mufarakah dengan imam, sembahyang dia batal. Sebab dia telah dia telah lebih daripada 3 rukun yang panjang, maka dia telah dikira tidak mengikut imam. Tapi selagi duduk di rukun yang panjang yang ketiga masih lagi, tapi Imam Abu Hanifah sembahyang dia muqaranah, Allahu akbar, sujud, Allahu akbar. So dia sujud serentak begitu. Okey. Jika tidak membaca sebarang bacaan pada 2 rakaat pertama, jika tidak membaca sebarang bacaan pada 2 rakaat pertama daripada solat 4 rakaat, maka boleh membaca pada rakaat seterusnya yang masih sah solatnya. Cuma dia telah meninggalkan perkara wajib saja. Jika meninggalkan bacaan secara tidak sengaja, maka wajib sujud sahwi. Ini mazhab Hanafi lah ni. Jika tidak sujud sahwi, maka wajib mengulangi solat. Hukum ini sama jika meninggalkan perkara wajib dengan sengaja tetapi tidak juga mengulang solat, maka solat sah tetapi berdosa. Mazhab Syafi'i berpendapat bahawa Fatihah adalah fardu dan salah satu daripada rukun solat. Membaca surah Fatihah selepas Fatihah adalah sunat bagi imam dan munfarid, iaitu orang yang sembahyang bersendirian. Tapi pada solat sirriyah, solat yang perlahan, jika solat jihri, maka tidak disunatkan bagi makmum membaca surah, bahkan mendengar bacaan imam. Jika tidak membaca Al-Fatihah dengan sengaja, maka akan membatalkan solat. Itu dalam, maksudnya kita kena habis bacaan kita. Sebab itu kita dibenarkan pada 3 rukun yang panjang. Mazhab Hanbali
Mazhab Hanbali sependapat dengan mazhab Syafi'i bahawa Al-Fatihah adalah wajib dan dia salah satu daripada rukun solat. Mazhab Maliki mempunyai dua pendapat dalam masalah ini, seperti mana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i di atas. Dalam dalil dalam mazhab Hanafi, sebab apa dia tak baca Fatihah, dia tak kata Fatihah tu fardu, dia kata dia berdalilkan satu ayat, iaitu faqra'u ma tayassara minal Quran. Dengan ayat ni, oleh itu bacalah mana-mana yang mudah bagi kamu mudah bagi kamu dapat membacanya daripada Al-Quran dalam sembahyang. Surah Muzammil ayat 20. Mazhab Hanafi, dia mahamannya sikit. Mazhab Hanafi ialah bahawa ma pada ayat itu umum. Ma yang disebut pada faqra'u ma, bacalah olehmu, umum. Bacalah olehmu, ma ni umum. Bacalah, tak apalah bacaan apa-apa pun tak apa, selain daripada Fatihah. Asal Quran sahaja yang kamu rasa mudah bagi kamu untuk baca, tidak khusus pada surah Fatihah. Mazhab Syafi'i menjawab, tak, kita kata ma tu umum, tetapi bahawa daripada ayat menjawab bahawa daripada ayat ini memang benarlah dibolehkan membaca apa-apa Al-Quran, tapi telah dikhususkan lafaz ma dengan hadis la salata illa bi Fatihatil Kitab. Al-Mu'jam Al-Awsat, tidak ada solat melainkan dengan solat Fatihah, surah Fatihah. La salata illa bi Fatihatil Kitab, la salata illa bi Fatihatil Kitab. Jadi Al-Fatihah, hukum Al-Fatihah ni, hukum dia adalah wajib di sisi mazhab Imam Syafi'i kerana sabit daripada khabar wahid. Mazhab Hanafi menjawab kembali bahawa hukum daripada khabar wahid tidak boleh menjadi qat'i, maka ia tidak boleh membatalkan hukum yang disabitkan dalam Al-Quran yang qat'i. Mazhab Syafi'i menjawab, bukan membatalkan atau mengubah, bahkan hanya mengkhususkan. Okey, tengok. Bagi kita dalam Al-Quran menyatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah olehmu apa-apa, ma ni dia umum. Bacalah olehmu apa-apa yang kamu mudah daripada Al-Quran. Jadi Imam Nifah kata macam mana Quran kata kita tak boleh tafsir dah. Sebab hadis tadi tak boleh mengubah Quran. Sebab apa? Hadis ni khabari wahid. Quran tu qat'i. Jadi khabari wahid tidak boleh mengubah hukum qat'i dalam Al-Quran. Kita kata tak ubah, cuma kita syaratkan, kita khususkan. Ma tu hak umum tu kita khususkan. Sebab hadis ni hadis sahih, dan walaupun dia khabari wahid, tapi dia hadis sahih, maka kita gunakan sebagai dalil yang mengatakan Fatihah tadi wajib. Jadi Al-Fatihah hukum wajib di sisi mazhab Syafi'i kerana sabit daripada khabari wahid. Mazhab Hanafi menjawab kembali bahawa hukum daripada khabari wahid tidak boleh menjadi qat'i, dia zanni. So zanni dia tidak boleh dihapuskan, tidak boleh menghapuskan qat'i, iaitu Quran tu qiraat dia qat'i, sama ada qiraat tawatur maupun qiraat masyhur. Tapi hadis ni Quran dia pakai dua qiraat saja, qiraat masyhur dan qiraat tawatur dan masyhur. Tapi hadis dia ada tiga riwayat tawatur, riwayat masyhur dan riwayat ahad, iaitu maksudnya khabar wahid. Hukum qiraat pada setiap rakaat. Macam mana pula hukum qiraat kepada setiap rakaat? Macam mana hukum dia? Kena tahu hukum qiraat tadi. Jadi a'imah ikhtilaf mengenai bacaan Fatihah pada setiap rukun. Mazhab Syafi'i berpendapat wajib dibaca pada setiap rakaat. Mazhab Hanafi berpendapat qiraat adalah fardu pada 2 rakaat saja. 2 rakaat pertama wajib dan 2 rakaat kedua adalah sunat. Mazhab Hanbali seperti mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki berpendapat fardu pada kebanyakan rakaat, yakni 3, kerana bacaan pada kebanyakan rakaat itu dihukumkan sebagai bacaan pada semua rakaat.
Jadi Fatihah bagi kita wajib. Ijtihad ikhtilaf. Bagi Hanafi qiraah khalfal imam, nanti kita akan baca qiraah khalfal imam. Fatihah tu wajib. Kalau kita duduk sembahyang belakang imam, qiraah khalfal imam. Bagi kita oleh kerana Fatihah tadi wajib, maka wajib para makmur untuk membaca Fatihah tadi dan menyempurnakan Fatihah tadi. Imam Abu Hanifah, sebab kita kata wajib, Imam Abu Hanifah kata bacaan qiraat selepas imam membaca di dalam solat fardu baginya haram. Tak boleh baca Fatihah, memadai dengan bacaan imam saja. So nanti akan dibahaskan sedikit lagi mengenai perkara hadis ini di hadapan, iaitu pentingnya membaca Al-Fatihah dalam solat. Lepas tu itu kita akan bincangkan pada malam esok lah. Kita akan sambung lagi pada malam esok. Kita dah berada pada muka surat 508. So kita dalam 7 hari lagi lah, minggu depan lah kita akan habis. Dan kita akan mulakan jilid 3. Jilid 3 ni pun masih lagi sambungan solat lagi lah. Sebab solat tu agak panjang dalam kitab ni, dalam solat ni, dalam bab solat ni panjang. Dalam bab Taharah jilid 2, dan masih lagi kitab jilid 2, kitab solat jilid 2 dan kitab solat jilid 3. Jadi insyaAllah, jadi kita akan sambung pada malam esok lagi, satu malam insyaAllah. Kata kita 3 malam kita bercuti lah. Jumaat kita bercuti, Sabtu kita bercuti, Ahad kita bercuti. Tetapi dalam bercuti tu Ustaz akan masukkan video, iaitu yang belakang, iaitu mungkin pada hari Sabtu dan hari Ahad, iaitu Ramadan ketiga dan Ramadan keempat. Bolehlah barang siapa-siapa yang baru, yang tidak lagi menyertai dan mendengar pelajaran-pelajaran kita tu, boleh mendengarnya dalam YouTube. Nanti insyaAllah kita uploadkan sikit-sikit, kita masukkan sikit-sikit, sebab kita dah sekarang ke 107 dah pengajian kita. Jadi kita mula daripada 103, 4, 5, 6, 7. Jadi 1, 2 baru, dan 2 hingga ke 102 tu ada 100 lagi pengajian yang masanya 1 jam lebih. Jadi insyaAllah, semoga Allah SWT bagi berkatan pada kita. Semoga Allah mudahkan kita urusan kita insyaAllah. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.